Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada ayat berapa ya? Ada siapa tanda? Ada kedua kelas ya. Ayat 25 ayat 25 surah Ali Imran. 25 masyaallah. Ayat 25 surah Ali Imran. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi." Ini sebab apa ni? Ini maksudnya, dan bagaimanakah apabila Allah mengumpul mereka pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ayat ini bukan bagaimanakah nak tanya, tapi ayat dia panggil dalam bahasa Arab istifham istingkari taubihi. Ya, itu bahasa dalam bahasa dia. Apa istilah memang payah sikit, benda mudah je. Iaitu pertanyaan yang menunjukkan kepada dia marah. Pakai bagaimana? Macam kita kata kat member itu, mana? Gitu. Macam mana tu bukannya pertanyaan, tapi satu tamparan. Bagaimanakah nanti keadaan kamu apabila keadaan mereka apabila Allah mengumpulkan mereka liyaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Dia nak kata pada hari akhirat, tapi dia tukarlah perkataan akhirat, ada sebut tempat lain. Sini liyaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan setiap orang itu akan diberikan apa yang dia usahakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ayat ni sebab apa kat sini? Sebabnya ialah sebelum ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat buruk Bani Israel yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, yang memutabalik fakta yang macam-macam. Bahkan mereka ni rasa diri dalam keadaan sesat macam tu, mereka rasa diri mereka akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab orang agama mereka menjanjikan kepada pengikut-pengikut dia, kita ni masyarakat yang mulia, kita akan masuk syurga. Ajaran dah tentu dah syirik, perangai pula buruk, tapi janji kat pengikut tak apa, kita ahli syurga, kita Allah sayang. Sebab tu dia kata gini ni, qalu lan tamassana an-nar illa ayyam, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Sedangkan sebelum ni Tuhan kata mereka ni adalah orang-orang yang menolak beramal dengan kitab. Tapi dari sudut doktrin dia, kita mulia, kita hebat, kita. Jadi itu antara gangguan, antara kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Kita jangan terpengaruh dengan macam tu. Sebab apa? Sebab nak tahu mulia tak mulia ni bukannya kumpulan. Apa dia? Iman dan amal. Masuklah kumpulan mana pun, kalau iman awak menyeleweng,
sesat juga, tak ada apa pun kumpulan, tak boleh menyelamatkan kita daripada apa pun. Sebab apa? Iman dan amal. Nampak tak? Kumpulan-kumpulan yang manusia buat ni hanyalah untuk memudahkan urusan saja. Payahlah kalau kita nak buat satu benda, masuk kumpulan orang yang tak sepala dengan kita lah. Kita nak buat lain, orang ni buat lain, orang ni buat lain, orang ni buat lain. Tak boleh. Kumpulan-kumpulan yang ada ni untuk memudahkan kerja. Kumpulan ni dia melihat kena buat gini. Ada pelonggok situ, buat sama-sama. Apa? Tapi jangan anggap kumpulan tu melebihi Islam ataupun menyamai Islam pada Bani Israel. Dia melihat bangsa tu melebihi agama. Agama salah tak apa, akan masuk syurga juga. Oh, tak ada. Lalu Tuhan kata, macam mana perangai macam ni? Kamu tak takut ke hari akhirat nanti Allah akan kumpulkan kamu dan Allah akan balas mengikut amalan kamu, bukan mengikut kumpulan. Wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Setiap orang akan dibalas mengikut apa yang dia usahakan. Wa hum la yuzlam. Di tengah-tengah nak marah tu dia neutral lagi. Wa hum la yuzlam. Tetapi mereka tidak akan dizalim. Sebab apa? Walaupun Tuhan marah, dia nak tunjuk Tuhan ni dia tak emosi. Masuk marah, aku kanyak habislah, mu buat baik, aku tak cara lah apa. Tak. Itu manusia, bila dia nak marah, habis baik orang dia tak nampak. Tuhan, dia nak marah macam mana pun, bak zalim, tak ada siapa kena zalim. Macam tu. Qulillahumma malikal mulk. Mungkin kalau kita baca secara tidak mungkin kita bila kita baca secara tidak berhati-hati, kita pelik apa ayat ni dulu kat sini. Sebab perbincangan apa dia? Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk. Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau menarik kekuasaan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Engkau menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas setiap perkara itu maha berkuasa. Sebab mari-mari macam ni pula sini. Tadi tentang hari kiamat, mari-mari tentang kekuasaan pula. Sebenarnya ada perkaitan yang sangat rapat lah. Topik dia lagi, apa dia? Kan sebelum ni dia menceritakan tentang orang Yahudi yang menolak, orang Bani Israel lah, yang menolak kenabian. Sebab apa dia menolak kenabian? Seperti biasa lah, Bani Israel ni dia menolak Nabi Muhammad SAW ni satu sebab je. Sebab Nabi Muhammad SAW bukan dari orang Bani Israel, itu je. Memang dia ni Nabi dah, tapi bukan daripada geng kita. Kita kena tolak. Ni prinsip ni, melebihkan geng daripada ni. Biarlah Allah lantik. Okey. Jadi sebab apa? Sebab Bani Israel ini dia telah syok sendiri. Sebab tok nenek moyang dia dulu ramainya Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang terdahulu ramai Allah hantar daripada Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud sebelum tu Nabi Sulaiman, sampailah Nabi Nabi Isa sendiri, Nabi Musa, Nabi, banyak ramai Nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi dia pun rasa syok lah, kita ni golongan yang mulia, anak-anak orang mulia, tu nenek kita mulia.
Oh, mari orang Arab jadi Nabi akhir zaman. Wah, orang Arab. Sebab apa? Sebab apa Tuhan tak latih orang kita. Jadi Tuhan pun kata, katakanlah wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulk. Di sini dibawa dalam bentuk bukan dia beritahu, tetapi dia beritahu tapi dalam bentuk dialog orang yang beriman. Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan. Sebab apa? Sebab kenabian, kerasulan ni kuasa keagamaan. Ada orang memegang tampuk kuasa politik. Dalam dunia ni, kuasa politik dengan pengaruh agama ni dia berganding. Masa seorang diktator, seorang yang zalim, merintah dengan zalim, dia mesti nak orang agama juga. Tapi orang agama yang boleh cucuk hidung, bahawa fatwa ikut aku suruh. Sebab manusia ni bila bunyi agama dia cepat patuh. Dia tak boleh nak lawan. Jadi Yahudi nak tunggang agama, nak jadikan agama ni untuk kepentingan dia. Sebab tu Tuhan tak bagi kat dia jadi Nabi akhir zaman. Jadi dia pun marah lah. Marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan lah. Tapi Yahudi ni dia tak marah direct kepada Tuhan. Dia tak kata Tuhan ni zalim, Tuhan ni salah. Dia tak kata. Sebab apa? Kalau dia kata, pengikut dia kata, oh, lepas aku ni tak lah ni, Tuhan pun salah, Tuhan pun zalim, ni melampau ni, orang akan sedar. Tapi kalau kona, orang tak sedar. Orang bawahan ni kalau kona sikit tak apa tahu. Jangan betul-betul. Orang yang dikutuk Tuhan ni sekali dia kutuk. Dia kata innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Bila Nabi Muhammad SAW kutip duit suruh derma, dia kata Tuhan ni miskin, kita yang kaya. Apa? Dah kata Tuhan kaya, minta Tuhan, apa minta aku? Macam tu. Minta derma sensitif. Yahudi dia sayangkan duit. Jadi innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Masa tu dia kutuk Tuhan. Tapi tak buat pilih Nabi ni, dia tak kutuk. Dia kata Tuhan ni jahil, Tuhan ni zalim, Tuhan. Dia tak. Dia reserve pada tu. Dia kona saja. Jadi pengikut dia tak nampak. Tak nampak penyelewengan dia. Pengikut pun jahil semacam dia, kona sikit tak nampak tu. Macam tu. Jadi Tuhan kata, yang kamu sakit hati sangat bertukarnya tampuk kenabian ni daripada Bani Israil tukarkan orang Arab. Katakanlah wahai Muhammad, Qul Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan. Sebab apa? Allah memberi kekuasaan, tu'til mulka man tasha. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau nak. Di mana Allah lah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia bukannya bersifat jahil, sifat mustahil bagi Allah. Subhanallah daripada sifat jahil, Maha suci Allah daripada sifat jahil. Bila kita kata Allah memberi kekuasaan kepada sesiapa yang dia nak, maka kekuasaan itu diberikan kepada orang yang berhak menerima kekuasaan itu. Disitulah adanya ciri-ciri mereka yang berhak mewarisi kekuasaan. Bukannya mentang-mentang kita kata Tuhan memberi kekuasaan kepada sesuatu, satu bangsa tu boom jadi gagah. Sebab apa dia jadi gagah? Sebab Allah nak. Oh gitu je jawapan. Kan? Allah nak. Tapi bila Allah nak, dia memberikan, dia menimbulkan sebab musabab terhadap benda. Sebab pemerintahan Allah di atas muka bumi ini berdasarkan sebab musabab. Kalau kita nak suruh air mendidih, kita kena panah. Kita bukan kena berdoa. Doa daripada pagi sampai petang tak panah. Kena cucuk api panah. Orang api panah pun dia jadi panah. Sebab apa?
sunnatullah, dia panggil sunnah alam tu dia tidak akan berubah. Kita kena percaya macam tu. Sebab itulah bila Allah kata Allah memberikan kekuasaan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini orang Islam sering keliru macam ni. Dia ingat kekuasaan itu mari dengan cara yang tidak boleh dipahami. Bukan. Dia boleh dikaji. Dia ilmu juga. Ilmu kemanusiaan, ilmu tamadun. Macam mana jatuh bangun sesuatu bangsa tu ada sebab dan musabab dia. Bukan mari kuat gagah gitu saja. Ada sebab musabab. Kita kena kaji benda tu. Diberi nama ilmu ulum ijtimai, sosiologi sekarang ni dia panggil, antropologi lah ni, antropologi, sosiologi, iaitu mengkaji gelagat manusia dalam kemasyarakatan. Lepas tu ada logi-logi yang lain lagi berkaitan dengan tamadun apa semua. Sebab apa? Itu semua sebab musabab. Bukannya Amerika tu jadi negara yang menguasai dunia ni saja-saja Tuhan bagi kat dia gitu saja. Bukan. Ada sebab musabab. Bukannya orang Islam pada hari ini lemah, selemah-lemahnya ni mari sebab apa? Dah Allah ilmu. Bukan. Kalau macam tu macam Tuhan salah lah pula. Sebab apa? Dah dia tu alam. Macam mana? Bukan. Sebab tu kamu yang buat. Tengah-tengah kita tengok video tu kan, saya anggap orang Islam pada hari ni di dalam kehinaan yang paling hina dalam sejarah kan. Dalam sejarah umat Islam ni, kita hidup di zaman kehinaan yang paling hina sekali. Sebab orang zaman dulu banyak ada sejarah Islam. Orang Islam kena sembelih, kena seesok. Ada, saya tulis buku. Saya tulis sebuah buku Kerajaan Islam Spanyol saya tulis. Masa tulis buku tu saya nangis kerana bila saya kumpul bahan-bahan zalimnya orang Kristian Spanyol ni, dia menyeksa orang Islam pada masa tu. Antara salah satu seksaan dia letak di atas kerusi paku. Kursi kita duduk begini kan, tapi dia buat kursi itu daripada paku, tempat duduk tu semua paku. Lepas tu belakangnya semua paku. Jadi dia duduk kat orang atas tu. Bila duduk atas paku, mana boleh senyum orang? Paku masuk habis dalam daging tu kan. Orang tu pun menggelupur. Bila orang tu menggelupur, daging dia tu tersiap. Lepas tu teruk ni terburai dengan cara dia sendiri yang menggelupur atas kursi paku. Dan kursi paku tu ada sampai sekarang, ada dalam museum di Spanyol. Gambar dia ada. Kita kata Allah artinya. Tapi zaman tu orang tak ditengok. Orang Islam duduk di Afrika pada masa tu, orang Islam di Spanyol dah kalah lah, tak boleh nak buat apa lah. Habis jatuh habis lah wilayah-wilayah orang Islam, habis kalah habis lah. Tinggal orang Islam di Afrika. Orang Islam di Afrika ni tak pergi tolong pun. Tak ada serangan-serangan yang dekat, tapi tak mampu lah, dah lemah lah. Tapi kita masa tu kita kata Allah, hinanya orang Islam masa tu. Saudara mara dia kena seksa, tak ada orang tolong. Tapi bila kita fikir balik, masa tu dia dengar cerita je, dia tak nampak. Dia dengar cerita orang. Lepas tu keadaan pula jauh, yang kena retas laut. Lepas tu orang Islam pada masa tu dah senang lenang lah, kaya-raya. Jadi orang kaya ni payah diperang, perlu jarang-jarang perang ni letih weh. Bukan letih saja, risiko mati pula banyak nak jaga lagi, gedung-gedung lagi cari mati. Jadi pada masa tu orang Islam lemah, lalu tidak ada roh perjuangan. Tapi kita rasa okey lagi sebab dia tak nampak. Hari ni orang Palestin kena sebelah kat Israel tu, kita boleh tengok dengan video kan. Budak-budak hancur, pecah apa semua. Tapi kita seolah-olah tak boleh buat benda. Saya taklah kata
Lepas ni balik masuk orang di mana-mana tak jadi juga. Tapi nak kata pemimpin dunia Islam ni macam mana ya, tak boleh buat benda. Sebab apa? Tak ada kuasa. Semua negara Islam bermasalah. Tepi Palestin, Mesir berdepan dengan dekat-dekat nak hyperinflasi. Kena hyperinflasi tu, nak beli roti pun kena bulanan plastik, duit dah tak ada guna. Hyperinflasi sangat bahaya. Dia boleh menumbangkan negara tu dalam krisis. Nak fikir Palestin, mumpung makan tak cukup, nak fikir macam mana awal. Bila perut kita sendiri pun lapar, kita tak tahu, dah nak fikir orang lain. Nampak tak? Jordan negara lemah, tak ada sumber. Air pun ambil dengan Israel. Sedih tu. Air Jordan ambil dengan Israel. Lah macam mana? Macam mana nak lawan air pun ambil dengan Israel? Payah kan? Lepas tu Syria dah hancur lebur dah. Arab Saudi, tahulah Arab Saudi ni sebab apa ni. Dia takut sangat kat Amerika kan. Tapi kita faham lah Arab Saudi ni dia baru nak mengubah blok. Dia dah baru nak mengubah blok, iaitu dia daripada blok Amerika, dia nak kepada blok Rusia, blok China, blok India mana ni. Dia baru nak ubah. Jadi mungkin dia tak nak konflik awal-awal lah kot. Dan satu lagi sebab Saudi ni dia tak berapa minat lah bantu. Sebab Hamas ni ikhwan muslimin. Saudi memang anti ikhwan muslimin. Sebab apa Saudi sangat anti ikhwan muslimin? Sebabnya ikhwan muslimin ni dia kumpulan dakwah yang mempunyai ideologi politik, cita-cita memerintah. Saudi dia negara beraja mutlak. Mana-mana negara beraja mutlak, ikhwan muslimin kena cantai weh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak pergi dengan negara tu. Sebab negara yang ada raja berperlembagaan baru boleh terima ikhwan muslimin. Macam Jordan baik sikit dengan ikhwan muslimin. Kuwait, dia ada tempat raja merintah pun, raja masih ada kuasa. Jadi ini isu orang Islam ideologi lah. Tapi tu kawan tu rakyat tu kena bunuh tu tak ada ideologi apa. Jadi itulah nak katanya. Tapi keadaan umat Islam sekarang ni sangat menyedihkan. Tak ada satu suara yang boleh menggugat. Yang bolehnya rakyat tunjuk marah, kita keluar tunjuk perasaan macam tu boleh juga. Ada juga. Ya. Iran ni dia banyak makan jasa mereka, dia tak berani lawan mereka. Dia Iran ni keluar, dia marah mereka, mau dia ambil. Jadi dia tak berani nak lawan. Dan cita-cita politik Iran ni dia nak jadi empire di sebahagian sana. Dia tak nak berkelahi sangat dengan Amerika. Dia perkelahian dengan Amerika, dengan perkelahian dengan Israel ni sebenarnya. Dia sebenarnya kerana banyak negara dia bohong je. Dia berkelahi dengan Israel untuk menaikkan imej dia depan rakyat. Jadi Israel ni bengang juga kadang-kadang. Sebab Syria contohnya, kalau ada apa-apa, boom, dia hantar satu roket ke Israel, pemimpin dia. Sebab dia nak tunjukkan rakyat, dia nak naikkan imej dia depan rakyat dia. Dia tiba-tiba 120 pandu ke Israel. Israel bengang juga, nak main politik dalam negeri pun tiba aku. Dia itu je. Bukannya dia nak lama sangat Israel, tapi dia ada mesej, dia ada kepentingan lain. Sebab itulah dia lawan 2-3 kali, dia senyap.
apa, imej dia naik, dia pun habis. Jadi isu tu tak ke mana pun. Jangan kita anggap pemimpin ni pakuh sangat, ada. Dia fikir kepentingan politik dia je. Mana boleh mengangkat politik dia. Kalau betul-betul dah lama dah menangnya, orang Arab tu kan berapa sekitar Israel itu semua negara Arab. Jadi tak boleh, dia tak boleh bersatu. Masing-masing nak tunjuk mereka ni berpengaruh, masing-masing itu saja. Habis kepentingan politik dia, dia tidur je. Jadi ini krisis yang dialami oleh umat Islam pada hari ini ialah krisis kepimpinan. Orang umat Islam pada hari ini tak pandai memilih pemimpin. Dia pemimpin cakap banyak, dia ingat betul. Pemimpin dia tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran orang macam mana yang bagus, yang boleh memimpin, yang boleh mentadbir. Orang Islam lemah. Dan selain daripada negara-negara itu mengamalkan kuku besi lah, rakyat tak boleh bersuara. Negara-negara Arab kebanyakannya nama je pilihan raya, tapi 99.9% menang. Cekuk mana tahulah seorang atau sokong dia gitu je. Lepas tu kan hari nak diundi, kampung tu memang tak akan undi dia buat roadblock, tak boleh lalu. Itu biasa, negara Arab biasa macam tu. Masih lagi awal. Kita kalau pilihan raya orang tak question, orang terima betul menang dengan kalah. Sebab apa? Ketelusan tu nak sampai ke peringkat tu. Negara-negara Islam lain lambat lagi. Sebab tu kita sepatutnya bukan nak cakap besar lah, sepatutnya Malaysia ni boleh jadi contoh dalam banyak perkara. Tapi sayangnya Malaysia ni sebuah negara kecil. Kita negara kecil, maka nak berah pun import. Contohnya berah daripada India. 2-3 hari ni India sanggup jual berah kita 140,000 tan. Oh, kita pun suka. Tahu tak India ni baik dengan Israel. Sekali Israel kata, jangan jual berah kat Malaysia. Mampu kita. Jadi kita alhamdulillah ada sudut kesedaran ni, sudut pengurusan bagus. Tapi semua kelemahan kita kecil, negara kecil. Negara kecil ni dia tak berapa power sangat lah. Kekuatan tentera pun tak ada. Pakistan tu Bangladesh, negara dia bermasalah. Masalah ekonomi, masalah krisis. Jadi sebab tu kita kata jangan fikir nak mengamalkan Islam tu mengamalkan beberapa benda kecil-kecil ni. Umat Islam tak akan jadi kuat kalau kita amal benda yang remeh-temeh. Membaiki kepimpinan, pentadbiran, tu sumber kekuatan suatu negara ni. Bila pentadbiran kemas, dia jadi gagallah negara. Kadang-kadang kita orang Islam ni tak nampak kat mana nak kena baiki, tak faham. Kita tak faham kat mana nak kena baiki. Jadi kita diam-diam lah. Kita tak reti sumber kekuatan itu dulu kat mana. Balik kita kepada ayat ni, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia. Dan kita tahulah kekuasaan ni pun, penguasaan ni pun termasuk juga. Sebab itulah dalam dunia ni, ayat ni juga menceritakan tentang tadawul, dipanggil qanun tadawul, iaitu salah satu sunnah alam ni ialah akan berlaku putaran dalam kegemilangan dan kejatuhan sesuatu dinasti, sesuatu bangsa, sesuatu kuasa tu. Dia tidak akan duduk itu selama-lamanya, tak ada. Dia akan berputar. Sebab tu Tuhan kata idza ja'at ummatun ajalaha fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal sesuatu umat,
mereka tidak boleh takhiruna sa'atan, dia tak boleh meminta untuk dilewatkan walaupun sedetik. Ajal umat, apa dia? Suatu tamadun, suatu umat tu dia boleh jadi jatuh dan dia boleh jadi bangkit. Macam kita tengoklah dulu sebelum Perang Dunia Kedua, dunia ni nombor satu dia British kan, orang British, negara Britain tu jadi nombor satu dunia. Selepas Perang Dunia Kedua, perempuan-perempuan Amerika tu jadi. Jadi sampai sekarang tengok mereka dah mengucup dah kuasa dia. Dulu siapa berani kalau nak kata saya nak meniaga dengan antarabangsa, saya tak nak pakai dolar. Tak ada orang berani kata gitu. Kata tu macam semelih. Sekarang lampulah negara. Malaysia pun dengan Indonesia, dengan Filipina dia buat perjanjian, jom kita niaga tak payah pakai dolar, serap apa ya. Orang tak berani. Menunjukkan apa? Menunjukkan pengaruh dia sudah mengucup. Jangan main. Dan dia bukanlah terdekat ni, dia mengucup sesuatu tamadun, sesuatu dinasti ni, dia mengucup 100-200 tahun. Sebab umum negara ni dia boleh pergi sampai 700 tahun, 800 tahun. Dia bukan macam umum individu. Umum individu tu 70 tahun, 80 tahun, innalillah kan. Macam tu, umum bangsa ni dia mungkin 500 tahun. Tapi dia punya curve dia begitulah. Mungkin 200 tahun dia naik, lepas tu 200 tahun dia menyusul, 400 tahun habis, lepas tu ganti orang lain. Inilah itu akan jadi. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah menarik kekuasaan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Macam tu. Yang Bani Israel itu serabut bapa Nabi lain. Allah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki, Allah menarik daripada sesiapa yang dia kehendaki. Tapi orang yang Allah beri itu ada sebab dia, iaitu sebab-sebab kekuatan dan hak itu berada pada dia pada masa itu. Bani Israel, bila Allah nak lantik Nabi, dia tak layak jadi Nabi akhir zaman. Bani Israel, sifat dia tu tidak layak. Sebab apa tidak layak? Sebab Bani Israel bukannya bangsa yang mahu menyebarkan agama kepada orang lain. Mana ada orang Malaysia ni mari orang Yahudi suruh masuk agama dia. Tak ada. Orang Yahudi dia tak mahu menyebarkan agama dia. Patut dia mahu manusia semua ni dalam kesesatan, dia saja beragama Yahudi dan dia rasa agama Yahudi ni betul, biar orang lain semua masuk neraka, kita je masuk syurga. Pasal apa? Dia macam tu. Kita ni bangsa yang mulia, jadi biar orang lain hina belaka. Boleh dah kalau jadi Nabi Muhammad tu orang Yahudi, orang Bani Israel, tak gimana, ada situ je lah Islam. Tak, ya Allah nak Islam ni untuk manusia. Sebab itulah Tuhan kata rahmatan lil alamin. Kama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kepada sekalian alam. Sebab apa? Sifat sahabat ni juga, dia boleh agama tu, dia sedar dulu dia sesat, dulu dia sembah berhala, dia tak kenal Tuhan. Sekali dia kenal tu, dia pun cari siapa lagi yang tak kenal, aku nak pergi ajak, aku nak kita Allah dia, aku nak pergi sebarkan Islam ni, aku nak pergi selamatkan dia. Sebab itulah Allah bagi kat mereka berhak. Itulah katanya Allah beri kekuasaan kepada sesiapa yang dia mahu, tetapi yang dia mahu tu yang berhak. Barulah sifat Allah yang maha bijaksana tu ada. Dia tak beri kepada yang tidak berhak. Lepas tu yang orang kafir yang berkuasa, Israel lagi ni berkuasa, sebab dia ada sifat-sifat yang dia berhak mendapat kekuasaan tu. Macam mana? Sebab tu cuba kita tengok bila serangan Hamas berlaku pada Israel, apa yang berlaku di Israel. Parlimen Israel, pembangkang Israel, rakyat Israel marah kat Netanyahu, mengatakan musuh. Dia ada unsur check and balance. Negara kalau nak kuat mesti ada check and balance.
Dia tak boleh kediktaturan. Siapa cakap kena cantak, siapa cakap kena bunuh, siapa cakap. Cuba tegur Sisi di Mesir, cuba tegur. Dan 3 hari hilang. Lepas tu negara nak jadi kuat macam mana bila duit negara hilang, orang tak boleh bercakap. Bercakap, hilang. Boleh tegur Saudi? Tak boleh. Hilanglah berapa bilion. Macam mana negara nak kuat kalau macam tu? Sebab tu kalau kita nak jadikan negara kita kuat, kita kena kekalkan unsur orang boleh tegur, orang boleh bercakap, orang boleh, tapi biar betul lah, benda betul, jangan fitnah pula. Betul-betul lah. Check and balance tu kena ada. Baru negara jadi kuat. Jadi Amerika, benda ni support dalam masyarakat dia. Di Israel, support, orang dia boleh cakap. Jadi di negara dia kuat. Itu sebab dia jadi kuat. Sehari demi sehari, bila dia jadi macam kita dah, dia jadi lemah. Dia jadi macam orang Islam yang lemah-lemah ni. Jadi orang Islam pula mungkin akan berubah, belajar daripada situasi, berubah, menguatkan negara, betulkan situasi, baru jadi kuat lagi. Kalau selagi tak boleh betul yang tu, dulu macam tu lah. Sebab apa? Sebab-sebab kekuatan dan sebab-sebab kelemahan tu mesti dikaji dan mesti diamalkan. Jadi itulah namanya Allah memberikan kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah mengambil kekuasaan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dia memuliakan sesiapa yang dia kehendaki. Dia beri ni jadi nabi. Jadi nabi mulialah. Bukan dia saja mulia, bangsa dia pun dipandang mulia. Jadi satu keistimewaan, satu kebanggaan, dan Allah menghina sesiapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Cuba kita lihat ayat ni ialah ayat munajat, ayat dialog. Dia bukannya penyataan, tapi dia munajat. Dia maknanya dialog seorang, dia sedang bermunajat kepada Allah. Sebenarnya dia nak bagi tahu, tetapi dia bawa dalam bentuk dialog. Macam tu. Dan ayat ni kita boleh jadikan doa kita lah. Sesuai lah ni. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas setiap perkara itu maha berkuasa. Jadi setakat saja kita dah pastikan bulan macam mana pasti. Saya boleh ambil masa. Boleh dalam 5 minit boleh ya. Isu terakhir Palestin ni macam panas lah kan. Saya dengar juga dan tengok dalam Facebook ada orang marah kat Hamas lah. Apa pergi serang Israel, bila kena serang Israel akan balas lebih teruk. Saya pun carilah kupasan-kupasan dalam banyakkan dalam YouTube lah. Tapi bukannya orang biasa-biasa, saya cari yang sarjana punya kupas. Saya dapat faham lah. Sebenarnya orang Palestin ni dia tidak ada pilihan. Kita duduk sini kita kata apa serang, kalau tak serang paling kurang dia tak kena teruk. Tak ada. Israel ni mau serang, kamu tak serang kau, dia akan kena. Dia tunggu. Sebenarnya pembunuhan terhadap rakyat Palestin ni berlaku sepanjang masa. Cuma Hamas ni dia tak balas tu sebab dia sedang mencari pukulan yang sekali dia pukul kena teruk punya. Dia tak main sikit-sikit ni, dia tak dianggap sebagai satu agenda pelancaran perang dia. Kalau kita pernah dengar sebelum ni, Hamas ni dia guna taktik pengepung berani mati kan, sebelum ni. Tapi sekarang ni dia tak guna taktik tu. Dulu taktik pengepung berani mati, satu amaliyah istishhadiyah dia panggil. Satu dia nak buat tu bertahun dia punya kaji, dia mengkaji. Sebab kita kena ingat bahawa orang Palestin ni dia nak bergerak susah, semua terkepung. Dia bukan boleh bawa bom gini bom gitu, bukan.
Sebab dia kena kepung setiap masa dia nak masuk kawasan Israel, dia ada roadblock, ada check apa semua, susah. Jadi dia nak buat satu tu mungkin 3 tahun dia punya perancangan. Dia nak kena pasti kawasan tu, lepas tu dia nak ambil bahan letupan tu, nak masuk kawasan tu sikit. Lepas tu dia nak menyamar pula, nak beli pakaian orang Israel. Dia nak ada tempat kat sana. Memang susah. Tapi sekarang ni yang sekarang ni dia guna taktik baru. Taktik ni tak pernah buat lagi sebelum ni. Taktik selepas daripada pengebombanya mati tu, taktik terowong. Tiba-tiba je askar Palestin keluar, dia colek orang Israel, dia masuk dalam terowong. Masa mana dia buat terowong tu? Pening kawan tu kan. Okey, tapi terowong tu bila dia dapat tahu, dia letupkan. Habis. Maknanya masa lama. Sekarang ni dah dapat taktik baru. Apa dia? Lancarkan roket beribu-ribu. Roket Palestin harga dia $300, lebih kurang RM1,000 gitu, $1,200 gitu. Roket Israel yang nak lawan roket Palestin itu $50,000. Yang tu pun pensahlah kawan tu, kalau lancar 1,000, dia lancar balas 1,000. Kawan ni satu tu rugi $300, kawan tu rugi $50,000. Dari sudut ekonomi hancur dah situ. Okey, tapi tak apa, Israel ni banyak duit. Tapi bila dia serang tu, sebenarnya bukan serangan tu yang penting. Dia nak masukkan tentera dia yang pakai payung terjun tu, dia pergi masuk. Dan dalam video Israel dapat bahawa tentera yang masuk tu dah bawa peta. Tempat mana yang dia nak pergi serang tu, dia bukan mari ke cari kat mana ni bukan. Dia dah ada peta tu, dia dah ada target. Jadi Israel sedang pening kepala sekarang ni, macam mana tentera Hamas dapat peta tu. Ini satu cabaran. Dan kita mesti ingat, perang dia bukan dia perang ni, dia perang macam sekarang ni, perang gerila ni, dia bersiri. Dia bukannya kalah satu kira kalah, bukan. Dia siri. Jadi sebelum ni 30 tahun punya perang, momentum dia Israel naik. Sebab apa? Sehingga dia mampu mencipta naratif Israel ni kita tak boleh kalahkan Israel. Semua negara Arab tu kalau fikir nak perang dengan Israel, semua menengok apa? Tak boleh kalah. Dah naratif tu tersebar. Tapi gerakan yang akhir, serangan yang terakhir daripada Hamas baru ni mendedahkan bahawa sebenarnya pertahanan Israel tak kuat. Dan perkara ini pernah berlaku dalam perang Vietnam antara Amerika, dia team up dengan Vietnam Selatan, dia berperang dengan Vietnam Utara. Sehingga sebab Amerika kan gagah kan, tersebarlah naratif Amerika ni tentera yang tidak boleh dikalahkan. Dalam satu peperangan tu, pada hari perayaan agama juga, askar Vietnam Utara dia melancarkan perang yang macam Hamas ni buat. Dia mampu bunuh beratus orang Amerika. Mereka lagi bunuh. Selepas daripada itu kalah balik askar Vietnam Utara. Tapi telah tertulis dah, tercipta dah satu kefahaman bahawa Amerika ni sebenarnya boleh kalah. Selepas itu Amerika kalah. Wujudnya momentum baru. Sebab tu saya dah dari sudut ke harapan saya melihat kupasan tu ada asalnya, ada base dia. Kupasan tu betul. Perang ni dia bukan kira senjata saja, tapi psikologi. Jadi dari sudut psikologi, Israel telah kalah. Dia perang ni kena kalah psikologi dulu, barulah dia akan kalah. Waktu kedua,
Orang Israel sekarang dia tak kuat macam Israel zaman dulu. Sebab orang zaman dulu, orang Israel ni mari mana sebenarnya? Dia mari dari Morocco, dari Ethiopia. Yang duduk di Israel hari ni Yahudi dari Morocco, dari Ethiopia, dari Poland, dari Rusia. Dia kutip semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dia kata inilah bumi yang Allah janjikan untuk kita. Kita kena duduk sini, kita kena berjuang. Jadi semangat juang dia sangat tinggi. Sebab benda yang Tuhan suruh kan. Generasi sekarang tak ada lah. Generasi itu dah mati habis dah. Generasi sekarang dia menganggap pemimpin dia sedang menipu dia berada dalam situasi perang. Jadi dari sudut psikologi dia tak ada daya juang langsung sekarang. Sebab itu ni Israel ni, saya ambil 1 minit lagi. Israel gugup dia akan masuk Gaza, serangan darat. Dalam sejarah peperangan antara Gaza dengan Israel, Israel tak pernah masuk 3 km dalam Gaza. Tak pernah dapat masuk. Dia boleh masuk 500. Dia tak boleh masuk 3 km. Dia boleh masuk 500 meter saja. Bayangkan, negeri yang kecil macam tu, dia boleh masuk 500 meter je dengan askar dia yang canggih tu. Kemudian dia berundur. Sebab apa? Sebab semua penakut. Betul. Dia semua penakut. Dia pergi perang tu sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu kat rakyat dia, kita pun usaha dah apa semua. Lepas tu dia ambil gambar tak mana-mana, dia bagi tahu kat rakyat dia. Lepas tu dia balik tidur. Maknanya dia bukannya ada daya juang yang macam dulu punya Yahudi, tak ada. Sebab tu saya kata kita perlu bantu orang Palestin betul-betul. Sebab ada harapan dia akan menang. Dan negara-negara Islam ni bila dia tengok boleh menang, dia akan masuk campur. Biasa dah kan, bila nampak ada ni lah baru macam. Sebab apa tu? Kita bantu macam mana? Tak payah pergi Palestin. Nanti minta mana KFC sana, tak ada. Kan? Jadi kita bantu derma dengan kita bantu sokongan. Sokongan tu orang Palestin dia tengok dalam Facebook, orang sokong dia main semangat. Dan bantuan keuangan, itu saja bantuan keuangan ni pilihlah kumpulan-kumpulan yang ada buat derma yang boleh dipercayai. Jangan pula asal piok Palestin je bagi, jangan gitu. Sebab ada juga orang yang jenis Palestin mana kan mana. Tapi ada persatuan-persatuan di negara kita ni yang boleh dipercayai. Itu bantu melalui itu. Dan memang sangat diperlukan. Bila masa border buka nanti tu masuk sekarang ni di Rafah dan sebagainya lah. Saya tak nak sentuh lah tu lebih panjang tu. Jadi saya harap sedikit sebanyak perkongsian yang berguna. Minta maaf kerana berhenti lewat sikit malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.